Selamat pagi guys. Okey, so hari ni teacher nak buat bahagian kedua hypotonic, hypertonic dan isotonic yang merupakan sambungan daripada bahagian pertama minggu lepas. So teacher nak ajar kamu penggunaan istilah yang tepat dan teknik menjawab soalan yang khas untuk isotonic sahaja. Okey, mungkin you fikir kenapa bahagian pertama tu teacher tak sentuh langsung tentang isotonic. Ini dia sebabnya. Kerana isotonic ni dia ni sangat penting, nombor satu. Selepas itu dalam pengalaman teacher lah, teacher rasa pelajar banyak sangat buat salah dalam soalan yang berkaitan isotonic. Bukan itu saja. Selepas itu, isotonic ni juga dia ni banyak melibatkan soalan hot yang di mana saya rasa pelajar tak tahu macam mana nak tackle. So sebab itu teacher bagi video ni khas untuk isotonic sahaja. Okey? Jom. Alright, kalau kamu semua ingat lagi daripada bahagian pertama, teacher telah ajar 3 mantra penting apabila yang kamu perlu guna untuk menjawab soalan yang berkaitan dengan hypotonic, hypertonic dan isotonic. Okey, berita baiknya ialah untuk isotonic, anda perlu gunakan teknik yang sama saja, iaitu mendefinisikan sistem yang terlibat, resapan air secara osmosis dan keadaan sistem dan sel selepas resapan. Itu saja. Nothing new. Dalam bahagian yang pertama, kita sudah nampak apa yang akan berlaku apabila suatu sel darah merah direndam di dalam air suling yang merupakan hypotonik terhadap sel darah merah, iaitu ia mengalami hemolisis. Selepas itu, kita juga sudah tengok apa yang akan berlaku apabila sel darah merah direndam di dalam larutan garam yang merupakan hypertonik terhadap sel darah merah. So, dia akan menjadi krenasi. Okey, dalam video ni pula kita nak tengok khas apa yang akan berlaku kalau kita rendam dia dalam satu larutan yang isotonik. Ini dia. Alright. 0.85% larutan garam adalah larutan isotonik terhadap sel darah merah. Okey, so kita akan tengok apa yang jawapan pelajar untuk untuk soalan ni. Alright. Tengok muka teacher ni. Nampak pun dah tahu soal jawapan tu semua tak betul. Okey, sekarang kamu jadi cikgu. Okey, ikut mantra. Ikut mantra yang teacher ajar tu, boleh tak kamu bagi tahu teacher apa kesalahan dalam ayat yang teacher bagi ni? Boleh tak? So kalau kamu apply mantra yang teacher ajar hari tu, langkah-langkah yang teacher ajar tu, kamu mesti boleh tahu, boleh kenal pasti apa salah dalam jawapan yang diberikan tu. Boleh kamu cuba tak? Kadang-kadang jadi cikgu kan baru kamu tahu, susah cikgu tahu. Langkah pertama, tengok apa kesalahan ayat dia tu. Larutan garam 0.85 adalah isotonik. Memanglah salah kerana teacher dah ajar dalam bahagian pertama bahawa isotonik, hypertonik dan hypotonik adalah perkataan perbandingan. Anda perlu bandingkan dia dengan larutan itu atau sel yang kamu letak tu. Betul? So, apa jawapan betul dia? Larutan garam 0.85% adalah isotonik terhadap sel darah merah. Itulah cara yang betul. Kita tengok pada jawapan pelajar yang kedua. Okey, apa pelajar tu kata? Air tidak meresap keluar atau masuk. Ada 2 kesalahan di sana. Bermaksud double the penalty. Kenapa salah? Okey, ini kerana kamu kena ingat apabila sel tu di dalam suatu larutan yang isotonik, memang kedua kepekatan di dalam sel dan larutan itu adalah seimbang. Okay. Ini tidak bermaksud air itu tidak meresap keluar atau masuk. Tidak. Dia keluar masuk, dia meresap keluar dan akan masuk ke dalam sel pada kadar yang sama. Okey, so kamu perlu ingat bahawa air ini adalah suatu molekul yang mempunyai tenaga kinetik. Selepas mencapai keseimbangan, dia tak duduk di satu tempat tanpa bergerak tau. Dia akan berterusan, akan meresap ke dalam sel dan keluar sel, tetapi pada kadar yang sama.
Okey, itu yang you perlu ingat. Tapi macam mana pun jawapan ni masih ada satu lagi kesalahan. Itu yang kita perlu tengok apa salah dia tu. Boleh tahu tak apa salah dia? Aha, ini dia. So, pelajar tu lupa letak air meresap keluar dan masuk ke dalam sel pada kadar yang sama secara osmosis. Guys, you perlu ingat, apa-apa pun apabila kamu berdepan dengan soalan yang hypertonik, hypotonik dan isotonik tu, tolong jangan lupa perkataan osmosis tu. Osmosis tu penting. Dalam skema jawapan tu kadang-kadang dia underline tau perkataan osmosis tu. Apabila dia sudah underline perkataan osmosis tu, kalau kamu bagi jawapan kamu ni kan tanpa osmosis, dia ni masih dikira sebagai salah. Itu sebabnya. So kalau kamu every time kamu dapat soalan ni, kamu make sure osmosis, perkataan osmosis tu kamu jangan tinggalkan. Guarantee boleh dapat markah. Tapi kalau kamu tinggalkan, sorry. Tengok soalan jawapan ketiga pelajar. Tiada apa-apa berlaku pada sel. Ada kadaulah. I'm calling my God, you know. Okay, saya nak salahkan pelajar ni pun tak boleh sebenarnya. Actually apa yang dia rasa ialah sel tu kekal sama. Tetapi apabila kamu kata tiada apa-apa berlaku pada sel, bermaksud sel tu tiada apa-apa proses. Kamu kena ingat osmosis berlaku. Osmosis berlaku tetapi pada kadar yang sama. So kamu tak boleh letak tiada apa-apa yang berlaku pada sel. So jawapan yang betul ialah sel tidak mengalami apa-apa perubahan sebelum dan selepas direndam dalam larutan 0.85. Satu lagi dengan pelajar ni kan, apabila nak tulis jawapan ni pemalas. Jangan malas nak tulis jawapan. Kalau kamu sudah biasa kan buat soalan seperti ni, buat bagi jawapan seperti ni, benda ni akan menjadi senang untuk anda. Tapi kalau kamu selalu bagi jawapan yang pendek-pendek macam ni, ini dia soalan HOTS yang paling digeruni oleh pelajar. Tapi jangan bimbang. Dia ada cara untuk buatnya. Okey, teacher bantu kamu ya. Alright, okey. Tengok soalan HOTS ni. Seorang pesakit yang mengalami dehidrasi kronik. Apa maksud dehidrasi kronik ni? Okey, dehidrasi kronik ni bermaksud pesakit ini kurang air dalam plasma dia. Bermaksud plasma dia ni telah menjadi hypertonik berbanding sel-sel. Okey, so ini akan menyebabkan air daripada sel pula yang akan keluar kepada plasma darah. Itu bahaya kerana nanti sel-sel ini dia tidak boleh membuat semua sebarang proses metabolisme dia. Itu yang menyebabkan dehidrasi ini adalah satu keadaan atau keadaan yang tidak baiklah. Okey. So apabila ada seorang pesakit yang mengalami dehidrasi kronik, alright. So dia ni tidak boleh diberi oral rehydration salt yang kita selalu minum kalau kita ada cirit birit kan. Because orang yang mengalami dehidrasi kronik ini sudah pengsan. Sudah pengsan dalam koma tau. Okay. So dia perlu diberi melalui salur darah intravenous. Alright? Okay. So bagaimana rawatan ni membantu pesakit? So di sinilah terdapatnya aplikasi isotonik yang teacher nak buat ni. Ya? Okay, ini dia. Okay, langkah pertama as usual kita mendefinisikan suatu sistem ini. Okay, so larutan garam 0.85 ini adalah isotonik terhadap plasma darah yang normal. Bermaksud plasma darah pesakit ini telah mengalami dehidrasi. Bermaksud dia sedang sikit demi sikit menjadi hypertonik kepada sel itu. Sekarang kita nak pulihkan balik keadaannya. So kita bagi dia larutan garam yang isotonik terhadap plasma darah yang normal, orang normal biasa. Ini dia langkah kedua, air meresap keluar dan masuk antara sel dan plasma darah yang isotonik terhadapnya pada kadar yang sama secara osmosis. Alright, itu sebabnya kita nak pastikan plasma darah tu menjadi isotonik terhadap sel-sel itu supaya air itu keluar masuk secara kadar yang sama.
Itu inilah cara bagaimana rawatan itu membantu pesakit tersebut. Okey? Okey, langkah ketiga dan yang paling akhir ialah kita kena pastikan apa yang berlaku pada pesakit itu. Pesakit yang mengalami dehidrasi itu akan pulih dan kembali normal. Okey, ini langkah-langkah dia. Jangan terpesong ke mana-mana. Kalau anda gunakan setiap langkah ini, definitely akan dapat markah. So jangan fikir banyak-banyak. Jangan fikir. Alright guys, kita sudah sampai ke penghujungnya. Okey, tapi teacher nak torture you lagi. Teacher nak bagi satu soalan hot tambahan. Okey, tengok soalan ni. Seorang atlet digalakkan mengambil minuman isotonik setelah tamat bersukan. Bagaimana minuman ini membantu atlet memulihkan kembali tekanan osmotik darahnya? Okey, yang ini teacher tak nak bagi jawapan. Teacher nak apabila kamu sudah tengok soalan ni, saya nak kamu komen di bawah, bagi jawapannya. Nanti teacher akan reply pada komen awak. Tapi dia masih akan menggunakan 3 mantra. And kalau kamu nak bagi something extra, boleh juga. Teacher akan tengok sama ada jawapan kamu betul atau tidak. Alright? Okay, untuk hari ini sajalah. Okay, so jangan lupa untuk subscribe pada channel teacher. Alright? Okay, bye.